Satu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang sangat mulia ini. Sekali lagi kita berjumpa di majlis belajar bahasa Arab Al-Quran, iaitu yang sangat mudah. Pagi ini kita bersama dengan Ustaz Agong dan juga Ustaz Farid untuk membincang bersama kita belajar satu buku yang dihasilkan oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad, pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kaedah nama bukunya ialah Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran, kaedah terpilih dan teknik pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sangat kita muliakan, ramai sekali yang duk belajar bahasa Arab ni di surau-surau, di masjid-masjid, macam-macam tempat ada kuliah-kuliah mengenai pengajian bahasa Arab. Tetapi kurang sekali yang kita menekankan belajar bahasa Arab Al-Quran. Tempat kita ini iaitu Pusat Tahfiz At-Taqwa di Jalan Pawang, Keramat Hujung, Datuk Keramat. Kita pun dulu kita dah buat kursus 3 bulan bahasa Arab, Nahu dan Sorof. 3 bulan. Ramai dah masuk grup yang keempat. Tapi bila masuk grup ketiga, kita tengok hasil-hasilnya. Pelajar-pelajar yang begitu hebat, faham Nahu dan Sorof, boleh bercakap bahasa Arab semua. Tapi bila dibuka Al-Quran, suruh mereka memberi terjemahan, tidak dapat. Kerana apa? Kerana perkataan-perkataan, kosakata, vocabulary-nya tidak ada dalam pengajian Nahu dan Sorof. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kita bertemu dengan seorang yang sangat mulia, iaitu Dr. Wan Rusli Wan Ahmad, dan kita diperkenalkan dengan buku Kaedah Memahami Bahasa Arab Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita adakan kelas pengajian ini kerana sangat-sangat mustahak. Semua orang duk baca Al-Quran. Bila mari bulan Ramadan, kita khatam baca Al-Quran. Tapi kita seronok khatam, kita lupa untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Kita banyak bergantung kepada kitab terjemahan. Jadi di pagi ini kita bersama dengan Ustaz Farid, Ustaz Agong. Kita mula di belah kanan lah. Ustaz Agong, tolong bagi mukadimah sikit Ustaz. Terus ke pasal 1 ya. Kaedah. Ustaz nak pergi terus kaedah atau mau kenalkan sikit mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya lagi kita buat mukadimah dulu ya. Okay. Baik. Sebab itu ya Ustaz Agong, kita belajar ini supaya kita tidak lagi bergantung kepada kitab terjemahan. Sangat mustahak itu. Kalau tidak, bila kita baca semua surah-surah yang lazim, lepas tu kita nak buka baca terjemahan. Tapi bila kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini, mengikut pengajian daripada Dr. Wan Rusli ini, kita tidak akan lagi bergantung kepada kitab-kitab terjemahan kerana kita
dah faham dengan dia punya kosakata. Jadi Ustaz masih ingat lagi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Wan Rusli. Asalnya sebenarnya perkataan-perkataan yang berada di dalam Al-Quran itu lebih kurang 700 lebih. Yang selalu digunakan dia. Tetapi daripada 700 lebih ni hanya 200 lebih saja yang selalu kerap digunakan. Jadi yang 200 lebih ni Ustaz perlu semua orang menghafalnya 200 lebih. Kalau setiap hari 5 perkataan, 5 ke 10 perkataan, kosakatanya kita hafal, insya-Allah dalam sebulan boleh dah dekat hampir lah, kalau 10 dah 300. Jadi apa nama? Dia punya kelas-kelas pengajian yang telah dibawa oleh Dr. Wan Rusli ini sangat mendapat sambutan dan hangat. Jadi tujuan dia memahami bahasa Arab Al-Quran secara terus, yang ada lebih menjurus kepada bahasa Arab, komunikasi moden atau penyiaran secara tradisional. Jadi yang ada tu selalunya menjurus kepada yang cara Arab moden. Tapi yang kita bawa ini ialah Arab, membelajar bahasa Arab, iaitu bahasa Arab Al-Quran. Jadi mintalah Ustaz masuk ke dalam bagaimana menggunakan buku ini Ustaz. Saya baca, Ustaz ulas Ustaz ya. Baik, buku ini ditulis khas bagi membantu anda membina asas bahasa Arab, iaitu melalui teknik hadam kaedah yang mendasari kata dasar. Melalui kaedah ini anda perlu memahami 4 fasa latihan. 1. Hafalan teks asas. Apa dia teks asas yang akan digunakan untuk sebagai hafalan? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Memandangkan kedua surah ini sememangnya menjadi bacaan harian atau mingguan bagi kaum muslimin. Jadi kita nak belajar ini, kita pastikan kita juga kena bula-bula cepat menghafalkan surah Yasin. Pelan-pelan tak apalah, benda ni benar jadi mudah. Jangan anggap satu perkara yang berat. Jadi Ustaz uraikan yang satu ni, hafalan teks asas Ustaz. Jadi kalau tak pakai hak ini pun boleh juga pakai surah-surah lain. Tapi yang ini dipenekan. Surah Ustaz uraikannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dalam kitab ni atau saya teruskan je sampai 4 fasa tadi. Ya. Sampai 4 ni tak apa. Saya teruskan semua. Ya. Boleh sambung. Jadi dalam kitab ni kita akan belajar bahasa Arab dengan 4 step. Ada 4 fasa dalam menggunakan kitab ni, belajar bahasa Arab dia. Jadi yang keempat tu, yang pertama adalah kitab ni sebenarnya lebih fokus kepada surah Al-Fatihah dengan surah Yasin. Jadi kalaulah kita selalu dah hafal surah Al-Fatihah dan selalu mendengar bacaan surah Yasin, insya-Allah kita akan mudah dalam memahami kitab ni. Sebab perkataan yang selalu digunakan dalam latihan dan syarahan dalam kitab ni adalah perkataan daripada surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Itu yang pertama. Jadi teks dia tu daripada surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Yang kedua adalah dalam kitab ni akan disenaraikan 20 kaedah terpilih. Ada 20 kaedah. Ini fasa yang kedua. Ada 20 kaedah, 20 saja, tak banyak pun. Jadi 20 ni sebenarnya sudah mencakuplah beberapa kaedah-kaedah dalam ilmu nahwu ataupun saraf, iaitu ilmu kaedah bahasa Arab. Jadi 20 kaedah ni nanti akan diajarkan dalam kitab ni. Jadi kalau kita dah faham 20 kaedah ni, kita boleh langsung ke fasa selanjutnya. Jadi yang pertama, kita tahu teks atau nas atau surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Yang kedua adalah kita memahami 20 kaedah terpilih yang akan disenaraikan dalam kitab ni. Kaedah dia tak susah-susah pun. Jadi hanya 20 kaedah saja, insya-Allah akan mudah bagi kita untuk memahaminya.
Jadi ini semua kita kena hadam dia lah. Kita kena hadap. Kemudian ada ujian pula Ustaz. Ada ujian nanti. Ada ujian, kalau tak silap saya, di pertemuan ke-9. Jadi dia ada ujian. Dia ada bagi masa berapa pertemuan, berapa perjumpaan. Selepas tu ada ujian dia, ada periksa dia. Yang ketiga adalah fasa di mana kita, apabila kita dah faham kaedah dia, yang ketiga kita belajar untuk mulai menghafal kata dasar. Jadi kata dasar ni dia ada perkataan-perkataan yang mempunyai kata dasar yang kerap digunakan dalam Al-Quran. Ada juga perkataan yang mempunyai kata dasar yang tak kerap digunakan dalam Al-Quran ataupun terlalu jarang. Jadi ketika kita nak hafal kata dasar ni, kita mulailah dengan menghafal kata dasar yang paling kerap dalam Al-Quran. Dalam ni pun dah dia jelaskan, dia dah buat kamus dia sekali. Dalam kamus tu dah dia terangkan ini yang kerap digunakan dalam Al-Quran. Macam mana kita nak tahu? Dia buat di sini ada bar dia. Dalam kamus tu ada bar dia. Ada 4 bar. Ada kata dasar yang mempunyai 4 bar. Ada kata dasar yang mempunyai 3 bar saja. Kalau 4 bar, maknanya ni kerap sangat dalam Al-Quran. Banyak digunakan dalam Al-Quran. Tapi kalau hanya 3 bar, itu kerap juga, cuma tak kerap sangat. Ada juga yang jarang, hanya 2 bar. Ada yang terlalu jarang, 1 bar saja. Jadi bar tu menunjukkan kekerapan. Bar tu Kalau menunjukkan satu bar kekerapan. ni jarang-jarang. Jarang-jarang. Kalau 2 ni ada juga. Betul. Yang 3 tu banyak, tapi yang keempat tu kerap. Yang keempat yang paling kerap sangat. Paling kerap ya, masya-Allah. Jadi kalau kita nak pertama-tama ni, banyak sangat kata dasar ni, susah nak hafal. Kita mulailah yang dengan yang kerap dulu. Kalau kita dah hafal yang kerap, kita baru mulai dengan menghafal yang jarang, dan terakhir baru kita mulai menghafal yang terlalu jarang. Jadi kita mulai yang paling kerap. Jadi panduan menghafal kosakata ni, hafal sekurang-kurangnya 1 kata dasar berserta pecahan di bawahnya setiap hari. Betul. Jadi kata dasar tu, contoh macam kita ada kata dasar iaitu ra, ha, ma. Ada perkataan-perkataan, ada beberapa perkataan yang mempunyai kata dasar ra, ha, mim. Contoh dia, Bismillahirrahmanirrahman, Ar-Rahim. Ada lagi arhamu, ada lagi rahima. Jadi perkataan ni, keempat perkataan yang saya sebutkan tadi itu mempunyai kata dasar yang sama. Apa itu kata dasar yang sama dari keempat perkataan itu? Adalah ra, ha dan mim. Jadi kalau kita hafal kata dasar dia, ra, ha dan mim, kita hafal juga kata dasar, perkataan-perkataan yang mempunyai kata dasar tersebut. Jadi macam tu. Nota di sini Ustaz, iaitu hafalan hendaklah dilakukan melalui konteks ayat. Silakan. Jadi hafalan dia, contoh dalam konteks ayat dia, dalam yang macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita boleh hafal di dalam macam dalam Bismillah. Ataupun perkataan yang lain, Rahimah, ada dalam ayat dia. Jadi kita cari ayat yang ada perkataan tersebut, kita hafallah sana. Kalau dalam ini ni dia fokus kepada ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Jadi panduan juga di sini, mulakan hafalan bagi kata dasar yang berparameter tinggi dahulu. Kata dasar yang berparameter rendah mungkin disebut sekali 2 saja di dalam Al-Quran. Sila ulang Ustaz. Jadi macam tadi kita cakap, kita mulai hafalan dengan kata dasar yang kerap, atau di sini dia jelaskan berparameter tinggi, maknanya kerap kita dah jumpai dalam Al-Quran. Jadi kita mulai dengan hafalan, dengan perkataan tersebut, dengan kata dasar tersebut kita hafal. Jangan kita hafal kata dasar yang jarang, yang hanya sekali 2 kali saja kita jumpai, tapi mulailah menghafal kata dasar yang kerap dan selalu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Baik, kita bagi kat Ustaz Farid untuk yang keempat ni. Ustaz Farid, Ustaz Farid ni pakar juga ni, pasal dia dah mula kelas. Sila huraikan Ustaz hafalan perkataan berlawanan dan seerti. Hafalan perkataan berlawanan dan seerti yang kita nak belajar ni. Yang keempat ialah
hafalan perkataan berlawanan dan seerti. Sila huraikan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maksud daripada perkataan berlawanan, sebab dalam Quran ada kalanya satu ayat didatangkan perkataan berlawanan, lailan wa naharan, malam dan juga siang. Faman amana faman syaa falyu'min faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Beriman lawannya kafir. Perkataan berlawanan didatangkan banyak di sini. Sangat banyak perkataannya berlawanan dan dalam satu ayat. Contohnya dalam satu ayat, wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa, lelaki dan perempuan. Datang dalam satu ayat. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Asyar buruk, jahat, lawannya al khairi baik, dalam satu ayat. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran. Kabiran adalah besar, saghiran adalah kecil, semua dalam satu ayat. Dalam perkataan berlawanan ini didatangkan banyak ayat-ayat yang berlawanan yang membantu untuk pelajar mengingatinya. Ini termasuk dalam balaghah Al-Quran, kesusastraan Al-Quran. Kerana dalam satu ayat banyak ayat berlawanan di dalam Al-Quran. In yakun faqiran aw ghaniyan. Ghaniyan makna kaya, faqiran bermakna fakir, miskin, dalam satu ayat. Kemudian ada juga ayat-ayat yang sinonim, seerti ataupun muradif. Jadi ayat-ayat yang seerti ni banyak dalam Quran. Abaqa. Abaqa tu lari. Farra fafirru ilallah, lari juga. Jadi untuk mudahkan pasal apa yang duk belajar ni nak ikut kita punya kelas ni, ada yang tidak ada basic dan semuanya. Jadi kita bagi cara ringan-ringan. Kita nak bagi tahu mudah. Boleh kita terus sambungkan dia. Karena jangan risau. Nanti kita duk dengar-dengar ni kita tengah pula kita dah lari. Ini pengajian kita ni makan masa. Setiap hari kita ambil sikit-sikit dan ini pasti akan jadi mudah. Jadi apa yang Ustaz Farid duk cakap ni, benda-benda yang mungkin pada setengah-setengah orang yang duk menonton ni adalah yang sudah jadi pakar-pakar bahasa lah. Jadi tidak ada masalah. Tetapi ada pelajar-pelajar umur sekolah peringkat sekolah menengah rendah. Jadi benda-benda macam ini kita kena ingat. Pasal terakhir kita akan diperkasakan pembendaharaan kata hafalan kita dengan perkataan berlawanan makna yang disebut dalam satu ayat. Lakukan hafalan pada ayat-ayat tersebut. Kita kena hafal ayat-ayat tersebut. Jadi sangat mustahak. Kita nak belajar pengajian ini, mestilah kita cuba dapatkan buku ini. Nanti sekarang ni kita jual di tempat kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa di nombor 2 Jalan Pawang off Jalan Keramat Ujung, Datuk Keramat. Mungkin selepas ini kita akan hantar buku-buku ini ke Jalan Masjid India, di kedai-kedai buku dan juga di setengah kedai-kedai yang lain. Kita akan cuba hantar supaya mudah. Jadi kita membantu Ustaz Dr. Wan Rosli, Wan Ahmad untuk mengagih-agihkan buku dia dengan cepat. Jadi buku ini dia satu set. Berangkat lagi satu buku tu, buku merah Ustaz. Jadi dua ni dimasukkan dalam satu sarung. Jadi harga dua-dua buku ini sangat murah. Dua-dua buku ni sangat murah. Harganya RM60. Mestilah pelan-pelan kita cuba dapatkan. Bila kita ada cukup wang, kita ni. Tapi kita belajar ini berdasarkan pada buku inilah. Baik. Jadi terusnya kita ada lagi tambah lagi Ustaz? Ada lagi. Sebenarnya yang saya bagi contoh ni bukan berat. Itu bukan tinggi. Tetapi itulah sebagai satu contoh kepada fakta yang diberikan. Kalau saya hanya baca tapi tak terangkan contoh petikan ayat Al-Quran berlawanan, maka tak akan faham. Jadi itu bukan kita panggil benda yang susah.
Sebab dia hanya sebagai membantu untuk kita menggambarkan situasi fakta yang diberikan. Contoh apa itu lawan, berlawanan, kita tak tahu. Melainkan kena bagi petikan contoh ayat Quran. Apa benda sinonim, kita tak tahu, kena bagi contoh ayat Quran, baru kita nampak gambaran. Jadi cuma perkataan dalam Quran ini walaupun sinonim, tapi dari segi halusnya, bahasanya tidak sama. Seperti tanam. Dalam bahasa Melayu tanam. Tanam ni tanam pokok, boleh tanam orang pun boleh, tanam mayat, tanam jenazah. Cuma kita panggil mengembumikan jenazah. Tapi tanam juga. Dalam bahasa Arab tanam pokok lain. Kebumi tanam jenazah lain. Tanam anak hidup-hidup lain. Jadi itu kita panggil dari segi kehalusan bahasa. Melihat. Dalam bahasa Arab ni banyak melihat. Dalam bahasa Melayu pun banyak tengok, lihat, perhati. Dalam bahasa Arab, melihat ni ra'a. Ra'a yara, melihat. Nazara yanzuru, melihat. Basara yabsuru, melihat. Cuma melihat ni memberi satu implikasi makna yang berlainan. Kalau kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bukan tinggi ni, ini contoh. Supaya nampak gambaran yang zuruna, melihat. Sebab apa melihat tak digunakan perkataan ra'a, yarauna, tidak menggunakan perkataan yabsuruna? Sebab yang zuruna adalah perkataan lihat sambil berfikir. Itu sinonim, tapi tak diterangkan dalam buku ni lah. Cuma dalam fakta diberikan pada muka surat yang kaedah yang keempat, kelima, dia ada terangkan. Kita nak mudahkan, iaitu dari sudut sinonim. Macam saya bagi tadi, basara melihat, yara melihat, nazara melihat. Cuma kehalusan tak diperincikan. Sebab apa? Tak sesuai untuk orang awam. Jadi walaupun dia sama, kita tak boleh beriktikad dalam bahasa itu sama. Dia ada kelainan, tetapi perlu kita pelajari selepas daripada inilah. Selepas daripada kita hadamkan kitab ini. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi bersama-samalah kita kena bersabar nak belajar ini bahasa Arab Al-Quran. Dan sebenarnya bahasa Arab Al-Quran sangatlah mudah. Yang duk kata susah ni iblis. Iblis yang kata tak payahlah. Kerana kita ada bergantung dekat terjemahan. Jadi bila kita tak mau usaha untuk nak mempelajari bahasa Arab Al-Quran, jadi kita dah bergantung kepada kitab. Kadang-kadang kita nak bergantung kepada ustaz. Sebenarnya kita lah kena usaha betul-betul. Kita usaha. Belajar daripada ustaz, kita kena kata mudah. Jangan duk kata susah. Bila kita duk kata susah, terus kita akan jadi susah. Lama-lama kita tak peduli langsung. Jadi kita telah terbukti, kita buat kajian dan kita telah praktik di sini. Belajar bahasa Arab, Nahwu dan Shorof 3 bulan. Nahwu Shorof 3 bulan, boleh bercakap, boleh ini dan terus boleh baca kitab tanpa baris. Dah terbukti. Sekarang ini boleh, kerana bila kita tengok pelajar-pelajar kita keluar tu, kita tengok mereka tak boleh faham bahasa Arab Al-Quran kerana mereka tidak sendiri mencari kosakata yang ada dalam Al-Quran. Sebab itulah dengan kita berjumpa dengan kaedah yang dibawa oleh Dr. Wan Rosli Ahmad ini, kita bawa bersama-sama pengajian ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini terbukti mudah. Bersama-sama kita sabar, kita belajar bersama. InsyaAllah Al-Quran, bahasa yang terpilih oleh Allah SWT, iaitu bahasa Arab, kita bersama-sama kita belajar. Baik Ustaz, kita masuk ke bahagian 1 sekarang. Ustaz, belum lagi. Okey. Sebelum masuk bahagian yang pertama ni, ada perkara yang terlepas pandang loh. Ya. Di antaranya, sebelum tu nak contoh dalam buku yang hijau ni, seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan lihat, buku yang berwarna hijau ni adalah dipenuhi dengan dihiasi dengan perkataan-perkataan vocabulary daripada surah apa? Surah Al-Fatihah dan juga surah Yasin. Tapi kadang-kadang ada datang surah lain, tapi dia akan berikan rujukan referen, iaitu nombor surah dan juga nombor ayat. Yang saya ditunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan buku warna merah ini
ini tak terbatas kepada surah Yasin dan juga surah Al-Fatihah. Ini dibuat latihan, diambil daripada surah Al-Baqarah. Tapi jangan risau kerana semua ayat-ayat Al-Quran ni selalunya berulang-ulang. Kemudian sebelum kita masuk bahagian satu ni, dia ada terangkan perbendaraan kata bahasa Arab moden. Bahasa Arab moden ni semuanya berkembang sekitar kata dasar dalam Quran juga sebenarnya. Contohnya kita ambil perkataan ta'irun. Ta'irun ni makna burung. Ataupun dalam Quran maksudnya nasib. Ta'irun. Fa idza tatayyarna bikum. Dalam surah Yasin pun ada qalu inna tatayyarna bikum. Dalam surah Al-A'raf pun ada fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru. Dalam Quran bila maksud daripada ta'irun bermaksud sempena sial. Sempena sial makna sempena perkara yang tak baik. Asal maknanya ta'irun tu makna burung. Dalam Quran digunakan makna sempena sial. Makna nasib. Nasib yang tak baik. Dalam surah Yasin pada sebut inna tatayyaruna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Jadi daripada perkataan ta'irun inilah berkembang dalam bahasa moden. Bila adanya kapal terbang. Zaman dulu tak ada kapal terbang. Ada kapal terbang sebab dia boleh terbang juga. Jadi diambillah daripada ta'irun burung, maka jadi tambah ta marbutah di ta'iratun, kapal terbang. Kemudian juru terbang. Bila juru terbang kita tambahkan sabdu di tengah-tengah jadi tayyar. Macam penyembelih dipanggil jazzar. Tayyar, wazan yang sama. Itu dipanggil sebagai juru terbang. Kemudian, apa yang tuan-tuan perhatikan pada dalam buku ini, disebutkan kita dapat memahami perkataan vocabulary Al-Quran. Tapi tak semestinya kita boleh tafsir Quran ya. Itu kena faham. Dan dia highlightkan warna merah tu. Tidak bermakna anda boleh menafsirkan Quran mengikut fikiran, kehendak, logik daripada kehendak antum yang belajar buku ini. Itu kena faham. Kemudian perlu rujuk kitab tafsir. Rujuk kitab tafsir ni macam-macam lah. Kita nak tafsir cenderung kepada perbahasan akidah ke, kita lihatlah. Kitab yang cenderung kepada perbahasan akidah. Nak cenderung kepada perbahasan fiqh, lihatlah tafsir perbahasan fiqh seperti Imam Qurtubi. Nak dilihat lebih kepada perbahasan bahasa, lihat kepada Imam Zamakhsyari Kasyaf. Jadi lihat mengikut bidang apa yang kita nak. Tapi ini penting sebab apa? Sekurang-kurangnya kita tahulah terjemahan dia. Bila kita baca kita faham. Cuma tak kita fahamlah literal. Kita faham literal. Nak faham secara tersirat perlu kepada kitab-kitab tafsir. Itulah sebagai contoh juga yang saya bagi satu lagi adalah sayyaratun. Sayyarah. Sayyaratun bahasa moden kereta. Pada zaman dulu dipanggil apa? Sayyar, iaitu satu qafilah rombongan. Dalam surah Yusuf tuan-tuan boleh lihat. Dalam surah Yusuf. Jadi ini semua peningkatan, perubahan bahasa Arab adalah asalnya daripada Quran juga, tapi dia kembangkan dia jadi moden. Okay. Baik, itu sangat mustahak tu huraian daripada Ustaz Farid tadi. Jadi tuan-tuan yang mulia, sangat mustahak bahasa Arab Al-Quran ini. Tapi seperti mana yang diingatkan oleh Ustaz Farid, jangan kita fikir kita boleh tafsir. Banyak surah-surah tu direct cerita Nabi Yusuf macam mana dia teraniaya. Tapi bila mai cerita-cerita masalah kaedah ni, kaedah dan cerita tauhid, dan cerita pasal fiqh ni, kita kena rujuklah guru. Jangan kita pula nak terjemah ikut kita pula jadi lain. Tapi kalau cerita-cerita sejarah, sirah-sirah apa-apa semua benda yang dalam Quran tu, kita boleh. Tiada masalah, dia direct punya translation. Hanya bila ada seni sikit, bila cerita bab tauhid, bab fiqh dan sebagainya, ini perlu ada guru. Sangat mustahak. Baik, Ustaz Agong, kita mula dengan kaedah terpilih mendasari kata dasar.
bahasa Al-Quran adalah bahasa yang berasaskan sistem kata dasar yang tersusun. Ia bagaikan induk yang melahirkan kebanyakan perkataan yang lain. Jadi dia kata sini, sila teliti dan pahami ciri-ciri kata dasar ini dengan baik. Kata dasar mengandungi 3 huruf sahaja. Jadi kata dasar mengandungi 3 huruf sahaja. Jarang-jarang lebih dari 3. Ada, kadang-kadang ada 4, tapi jarang-jarang. Huruf berwarna pada perkataan di bawah adalah kata dasar. Sila Ustaz. Ustaz pakai yang ni, nanti kita tunjuk video ambil kan. Ustaz pakai yang ni. Video tolong tengok, mari rapat sikit. Baik. Jadi yang pertama iaitu kaedah yang pertama, mendasari kata dasar. Yang pertama kita mesti faham bahawasanya bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini, perkataan yang ada dalam Al-Quran itu mempunyai kata dasar. Jadi setiap perkataan tu yang paling majoriti, yang paling banyak, kata dasar dia terdiri daripada 3 huruf. Jadi kata dasar yang dimiliki oleh setiap perkataan itu selalunya terdiri daripada 3 huruf. Jadi kata dasar 3 huruf. Ada juga yang lebih, tapi jarang. Di dalam sana tu, dalam kitab tu ada tertulis sana. Contoh dia, perkataan alhamdu. Ada perkataan hamidun dalam tabel tu. Ada perkataan mahmudun. Ada perkataan Muhammadun, ada perkataan Ahmadu, ada perkataan Yuhmadu. Ada 6 perkataan di sana. Ke-6 perkataan ni mempunyai kata dasar 3 huruf. 3 huruf kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Iaitu ha, mim dan dal. Ada 3 huruf. 3 huruf ni menjadi kata dasar untuk ke-6 perkataan ni. Jadi itu contoh dia, perkataan yang mempunyai kata dasar 3 huruf. Cuma di sana tu dia juga bagi nota, selain dari ada juga perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Salah satu dia macam kata sendi dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Contoh macam fi. Fi itu maknanya di dalam. Fi ni kata sendi, dia tak punya kata dasar. Ataupun macam kata ganti nama, saya, ana, dia, huwa. Itu tak ada kata dasar dia. Jadi ada juga yang tak punya kata dasar. Tapi majoriti perkataan itu mempunyai kata dasar. Dan majoriti juga kata dasar dari setiap perkataan tu hanyalah 3 huruf. Jarang-jarang lebih. Itu yang pertama, poin pertama dia. Yang kedua, ada kita tengok di sana tu, di muka surat Kalau Ustaz nak pakai whiteboard, silakan. Muka surat selanjutnya. Boleh? Okey, boleh. Ustaz pakai whiteboard. Ya. Kalau guna ni jelas suara. Okey. Jadi yang pertama adalah kita mesti memahami bahawasanya perkataan dalam Al-Quran tu, perkataan bahasa Arab yang ada dalam perkataan bahasa Arab tu mempunyai kata dasar yang terdiri daripada 3 huruf. Tadi dah kita jelaskan contoh dia. Sekarang kaedah yang kedua daripada sekarang poin kedua dia adalah setiap kata dasar yang setiap perkataan, contoh tadi ada 6 perkataan kan, mempunyai satu kata dasar. Jadi ke-6 ni selalunya mempunyai makna yang berkaitan. Itu yang poin kedua dia. Contoh di sini kita ambil ada dalam tabel tu malikun. Ada lagi malikun. Ada lagi malikun. Kita ambil saja 3. Dalam ni ada Dr. Muhammad Dusli dah tulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perkataan.
9 perkataan. Yang ke-99 perkataan ni mempunyai kata dasar yang sama. Apa kata dasar dia? Adalah mim, lam dan kaf. Kata dasar dia sama. Mim, lam dan kaf. Macam saya cakap tadi, poin yang kedua, perkataan yang mempunyai kata dasar yang sama mempunyai makna yang berkaitan. Contoh yang pertama ni, malikun. Makna dia adalah pemilik. Kalau yang kedua ni adalah malikun, makna dia adalah raja. Raja ni kan yang memiliki kekuasaan. Malikun, makna dia adalah penguasa sebenar-benar. Penguasa ni kan yang mempunyai atau yang memiliki kekuasaan. Jadi makna dia tu berkaitan. Atau kita contoh yang di sini ni, mulkun, kekuasaan. Kekuasaan. Lepas tu malkun, kehendak. Kehendak ni kan yang punya kehendak, memiliki kehendak. Jadi makna dasar dia adalah memiliki. Kata dasar dia mim, lam dan kaf. Jadi yang tadi pertama kita fahami bahawasanya perkataan tu mempunyai kata dasar yang selalunya terdiri pada tiga huruf. Yang kedua kita fahami bahawasanya apabila perkataan-perkataan tersebut mempunyai kata dasar yang sama, maknanya selalunya berkaitan. Jadi kalau kita nak senang, contoh tadi macam kita cakap, kata dasar dia ni ada 3 huruf, yang ini mim, lam, kaf. Perkataan-perkataan yang punya kata dasar tu ada 9 tadi kita senaraikan. Cara kita nak senang, nak hafal makna dari setiap 9 perkataan ni, kita fahamilah makna asas dia. Makna asas dia. Nanti boleh kita kait-kaitkan di makna perkataan-perkataan yang ada di sana tu. Jadi itu yang kedua, poin kedua. Poin ketiga adalah jadi kalau kita tengok sekarang yang poin ketiga dia, setiap perkataan ni yang 3 ni dia mempunyai kata dasar yang sama. Mim, lam dan kaf. Ada mim, lam dan kaf. Macam tu juga yang ni, mim, lam dan kaf. Mim, lam dan kaf. Jadi perkataan itu terkadang kalau dia yang ini ada mim, lam dan kaf, tapi ada alif di sini. Alif ni dinamai huruf tambahan atau imbuhan dia. Jadi perkataan-perkataan tu yang mempunyai lebih dari 3 huruf tu ada huruf imbuhan di sana tu. Ada imbuhan dia. Di sini ada imbuhan dia alif, sini ada ya. Kalau dalam kitab kita tengok di sini ada ya'budu, menyembah. Ada imbuhan dia adalah ya. Sembahlah, u'bud, ada alif. Jadi semua di sini ni ada imbuhan dia, tapi tetap kata dasar dia sama, iaitu ain, ba dan dal. Makna dia sembah. Kalau dah pakai imbuhan, sini pakai imbuhan ya, makna dia menyembah. Kalau pakai alif sini ni u'bud, makna dia sembahlah. Jadi makna dia tu akan berubah sedikit menyesuaikan dengan imbuhan yang ada pada perkataan tersebut. Cuma makna asasnya tetap sama, iaitu sembah. Jadi 3 ni poin penting. Lalu mengapa yang kata dasar ni mestilah kita fahami pertama kali? Kerana kalau kita membaca kamus atau kamus, mana-mana kamus lah, kita kalau nak cari makna, kita mesti mencari kata dasar dia dulu. Kalau kita nak cari makna, contoh dalam kamus yang dalam ni, macam ni, kita nak cari makna, sini kita nak cari makna ya'budu. Kita tak boleh jumpai, kita cari mana ya'budu, cari yang ya. Tak akan terjumpa ya'budu sana. Kita mesti tahu dulu kata dasar dia. Kata dasar dia adalah ain, ba dan dal. Kita cari di ain, ba dan dal, baru terjumpa ya'budu. Jadi itulah fungsi dia. Ada 4 poin penting. Yang pertama, perkataan dalam bahasa Arab mempunyai kata dasar, selalunya 3 kata dasar. Selalunya 3 huruf kata dasar dia. Yang kedua adalah setiap perkataan yang mempunyai kata dasar sama mempunyai makna yang berkaitan. Yang ketiga adalah setiap perkataan yang lebih daripada 3 huruf selalunya ada imbuhan di sana. Imbuhan tu yang merubah makna dia sedikit. Yang keempat adalah kita faham kata dasar ni, itu boleh memudahkan kita dalam mencari maknanya dalam kamus. Jadi ada 4 poin penting dia. InsyaAllah akan dijelaskan kembali oleh Ustaz Farid. Okay. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Begitu jelas disampaikan. Jadi kita setiap masa kena ingatlah bahasa Al-Quran adalah
bahasa yang berasaskan sistem kata dasar yang tersusun. Kata dasar, saya ulang, mengandungi 3 huruf saja, jarang lebih dari 3 huruf. Huruf berwarna, kalau beli buku tu, huruf berwarna pada perkataan di bawah adalah kata dasar. Dan di buku di sini juga, buku ini, Masya Allah, dia banyak. Kalau semua sangat-sangat musal lah. Semua sangat-sangat musal lah. Cubalah. Cuba cari jalan, buat pesanan, supaya semua nak belajar, ada buku. Barulah sedap. Dalam bahagian kedua, iaitu dia tulis bahagian kedua, kamus kata dasar Al-Quran. Ustaz Farid kamus kata dasar, dia mula dengan alif, lepas tu dengan ba. Boleh tengok dia hurai daripada alif, dia semua cari perkataan kata dasar semua kan. Kemudian dia ba, cuba tengok lagi, zoom lagi. Mana dia ba? Ini ba. Jadi ini mana? Ini ba. Kemudian dia tunjuk perkataan-perkataan yang daripada ini daripada perkataan ini. Baik, Ustaz Farid, sila tambah sikit lagi. Dia ada latihan daripada apa yang telah diuraikan oleh Ustaz Agong. Kaedah terpilih 1 tadi, mendasari kata dasar, dah sampai penghujung dia. Kemudian dia ada latihan 1. Dalam buku ni dia ada latihan 1. Jadi boleh Ustaz Farid menceritakan sikit kepentingan latihan ini, dan sistem kaedah pembelajaran dia lah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan ni satu perkara yang penting dalam setiap perkara yang dipelajari. Sama ada bidang apa pun yang kita belajar. Contoh yang paling ketara adalah matematik. Belajar saja konsep formula matematik, belajarlah sampai berapa puluh ratus formula matematik, tapi tidak ada latihan, maka tidak ada gunanya. Okey? Tak ada gunanya. Kerana latihan ni seolah-olah kita turun ke lapangan, dipanggil sebagai tatbiq. Tatbiq, iaitu untuk kita aplikasikan. Apa yang kita belajar nak sesuaikan dengan latihan ni. Jadi kita lihat latihan yang pertama contohnya. Pilih kata dasar bagi perkataan di bawah. Contoh dia kata Al-Fatihah. Daripada apa? Fataha ke fa alif ha? Ini pelajar kena pilih. Jawapan semua ada di belakang. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Asal daripada ha mim nun ataupun ra ha mim. Ar-Rahim. Asal daripada ra ha mim ataupun ra ya mim. Jadi kena klik kan, di mana kemudian lihat jawapan di belah belakang. Kemudian apakah kata dasar di bawah ni? Soalan nombor 2 pula. Fatahna mafatih al-fattah, yaftah al-fatihin, yastaftihuna. Pilih jawapan sama ada daripada fataha, fahana, safaha, fahata. Boleh pilih. Klik, tengok jawapan di bahagian belakang. Kemudian tanda bulat pada imbuhan bagi kata dasar ghadiba. Ghadiba. Ghadiba yaghdabu. Di bawah ni al-ghadab, mughadib, ghadban. Tanda bulat pada imbuhan bagi kata dasar. Yang mana satu kata dasar dia? Di bawah ni daripada ghadaba. Okey. Bulatkan dan lihat di bahagian belakang. Nombor 4, sesuaikan perkataan. Gariskan yang mana sesuai pasangan dia. Kalau bumi pasangan dia langit, bulan pasangan dia bintang. Kita sesuaikan di mana. Al-marhamah daripada perkataan apa, Mahmud daripada perkataan apa. Kemudian tandakan bulat. Soalan nombor 5, tandakan bulat pada perkataan yang berkata dasar ain lam mim. Sebab dalam bahasa Arab diubah sikit dia, ain lam mim, ain mim lam. Jadi makna lain. Ain lam mim alima ya'lamu. Alima maknanya mengetahui, alim, mengetahui, alima ya'lamu. Tapi kalau amila ya'malu,
maksudnya beramal. Dalam bahasa Melayu pun sama dengan bahasa Arab. Kita panggil amila, amil. Mana beramal lah, beramalan. Alim, alima, maknanya alim berilmu lah. Belajar, mengetahui. Okey. Jadi di sini dia kata ain lam mim, yang mana alimun ke ma'lum ke ta'malun bulatkan. Okey. Dan pada buku merah ni juga kata dasarnya latihan yang santai. Latihan yang santai. Contoh zalikal kitab. Tulis pilih yang mana Alkitab ni daripada mana 1 sampai 10 ni. Yang mana? Razaqnahum daripada mana 1 sampai 10. Pilih. Kemudian lihat jawapan di bahagian belakang. Ini kita panggil sesuai untuk orang awam. Tapi untuk pelajar-pelajar yang belajar dalam bahasa Arab nahwu saraf tak sesuai lah. Ini sebagai satu latihan santai. Sebab nahwu saraf kan berat. Ni latihan santai. Mereka untuk apa? Untuk beristirahat santai-santai sambil menghadap kitab. Okey. Bagi setiap pelajar ilmu dia mesti kena tahu. Kalau orang awam cukup. Okey, ini daripada apa perkataan khatamallahu ala qulubihim. Pilih. Khatamah tu daripada perkataan apa? Pilih. Itu untuk orang awam. Untuk pelajar kita tak sesuai, kita perlu tahu dia daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', isim masdar, isim maf'ul, isim fa'il, isim tafdil dan sebagainya. Okey, ini adalah latihan yang santai untuk orang awam, kita perlu tahu. Kita nak highlightkan untuk orang awam. Jangan pelajar kita rasa mudah pula. Kemudian contoh dia bagi ayat Quran di sini. Pertama, kedua. Ini kata dasar daripada fasindal. Cari kan di mana fasindal? Kataba, cari. Di manakah kata yang ayat Quran menggunakan perkataan daripada kataba ni. Jadi itu semua pelajar kita jangan anggap mudah. Ini untuk orang awam dia kena tahu. Okey. Kemudian perkara yang keenam dalam buku warna hijau ni. Buku berwarna hijau ni, latihan nombor 6. Kita boleh lihat, pilih perkataan yang sesuai. Pilih perkataan yang sesuai, yang bukan daripada kata dasar yang diberikan. Yang mana? Mim lam kaf, yang mana? Al-mulku ke, mamluk ke, al-mal ataupun malaikah. Boleh pilih. Dia ada macam keliru-keliru tu supaya kita dapat fikir. Supaya kita dapat fikir. Contoh rahima. Daripada mana? Ruhama, rimah, arham, arham. Okey. Jadi begitulah seterusnya tuan-tuan buat. Kemudian tuan-tuan lihatlah jawapan di bahagian belakang. Soalan yang ketujuh. Keluarkan kata dasar bagi perkataan berikut. Latihan ini mencabar minda. Hidayatun, hudan, muhtadun, ihtada, yahdi, ihdi. Ini daripada apa kata dasar dia? Untuk orang awam. Tulis. Contohnya daripada hada, hadalya. Untuk pelajar-pelajar kita yang takhasus dalam bidang nahwu dan juga saraf, tidak dibenarkan tahu sekadar itu. Bahkan setiap kolom yang diberikan mesti mereka tahu apakah atas wazan apa. Hidayatun apa dia. Contohnya isim masdar. Hudan isim masdar. Muhtadun apa dia? Iaitu isim maf'ul. Ihtada fi'il madhi penambahan 2 huruf atas wazan ifta'ala. Itu yang pelajar kita perlu tahu. Setiap kolom ini pasti tahu fi'il amar ke dia, fi'il madhi ke dia, isim fa'il ataupun isim maf'ul. Cuma kita tak nak sentuh benda tu sebab kita nak bagi tahu bahasa Arab ni mudah untuk orang awam. Jadi pelajar-pelajar kita jangan rasa mudah aja bahasa Arab. Tidak. Apa yang kamu semua belajar itu dalam kitab yang lain dan lebih tinggi. Ini untuk orang awam sebagai satu pelajaran santai. Okey. Begitulah mustaqim al-qiyamah. Yang ketiga, ta'awanu nasta'in a'inu. Tuliskan perkataan dasar, root words. 3 perkataan. Dalam Quran 3 perkataannya. Saya tak pasti sama ada ataupun tidak 4 perkataan. Sebab 4 perkataan dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Quran saya tak pastilah. Selalu datangkan 3 saja. Okey, kita serah kepada pengerusi moderator kita. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyaklah Ustaz Farid.
yang mencerita sikit menyentuh mengenai latihan. Latihan kaedah terpilih 1 tadi. Latihan 1. Baik, kita banyak-banyaklah kena bersyukur kepada Allah SWT, dan sangat-sangat mustahak kita semua kena berdoa kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita yakin yang akan membantu kita faham tidak lain dan tidak bukan Allah. Usaha kena berterusan. Jangan terpengaruh dengan susah. Kata susah, duk kata susah. Ini iblis dah masuk. Kita setiap masa, setiap hari kita cuba ada bersama kita buat permulaan. Setakat ini kita akan akhir pada di sinilah. Mungkin besok pagi 8.30 kita sambung. Kalau perlu kita satu hari kita buat 2-3 kelas. Mungkin 2 kelas supaya cepat kita nak habis. Kena banyak-banyak bersabar. Begitulah juga ada pelajar-pelajar yang dah cekap belajar nahwu saraf dengan kita. Ada yang dah habis 3 bulan dah habis. Ada yang sekarang peringkat 2 bulan dekat nak habis, tiba-tiba kena lockdown. Ini ujian kepada pelajar-pelajar kita. Hanya lebih kurang dalam 2 minggu lagi dah nak habis 3 bulan belajar bahasa Arab, nahwu dan saraf. Jadi perkara yang kamu belajar ni kamu mungkin nampak senang. Tapi kena cuba menghayati supaya kamu menjadi tenaga pengajar di mana berada nanti kamu khidmat sedikit masa bagi 3 bulan ke 6 bulan kan di tempat masing-masing untuk memberi sumbangan kepada ahli-ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, dan mungkin bila kita ada rangkaian network kita yang mana pusat tahfiz at-taqwa kita kembangkan lagi, mungkin akan menjadi tenaga pengajar. Kalau dah habis belajar tak lama ni boleh jadi tenaga pengajar yang kekal, insya-Allah. Baik, kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi mengikuti pengajian kita, iaitu belajarlah bahasa Arab Al-Quran yang sangat-sangat mudah. Yakinlah kita kena praktik apa yang kita belajar ni, ulang dengar. Nanti kita sekejap lagi kita akan daripada Facebook ini kita akan tukar ke YouTube. Ke YouTube, mereka-mereka yang ingin memasuki pengajian di dalam YouTube, larilah Pusat Ilmu At-Taqwa. Type Pusat Ilmu At-Taqwa. Nanti tuan-tuan puan-puan akan terus mengikuti pelajaran dia. Semalam punya pun dah ada dalam YouTube. Jadi yang hari ini mungkin dalam 1 jam lagi kita akan transfer ke YouTube. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, cubalah pesankan buku-buku ini. Kita tak ada banyak lagi, 20 lebih. Kita cuba bantu Ustaz dalam simpanan kita 20 lebih. Kita cuba nak jualkan, kita bantu pada Ustaz Dr. Wan Rusli dari segi pengedaran dia. Jadi bersama-samalah buku ni dua-dua disatukan di dalam satu bungkusan. 2 buku ni RM60 saja. Kalau kita makan nasi Arab bukan RM20 RM20 dah. 3 kali RM60, 3 kali makan nasi Arab dah RM60. KFC agak berapa tu. Ini buku ni boleh guna sampai mati. Anak-anak cucu pun semua boleh pakai, boleh sambung lagi. Jadi bukanlah mahal, sangatlah mustahak. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kelas. Berdoalah kita setiap masa agar Allah SWT mempermudahkan, mempergati usaha kita, merahmati dan meredai kita bersama-sama agar pengajian ini tersebar seluruh Malaysia dan juga Nusantara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma